Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan bertajuk Kesan Pelaksanaan Dasar Terhadap Masalah Disiplin Ponteng Sekolah dalam kalangan pelajar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Safwan bin Saleh, Muhammad Alif Husaini bin Sarip, Nur Misbah Pati bin Ibrahim, Syarul Yuhaizat Hazizi bin Azman, Eng Sung Kiat dan Muhammad Afiq bin Zainuddin. Saya Syahrul Yuhaizat Azizi bin Azman dengan nombor metrik S52216 akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif. Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti kesan pelaksanaan dasar dan cara mengatasi masalah disiplin ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Kajian juga dibuat adalah dalam bentuk data kualitatif, iaitu dalam bentuk temu bual. Setelah temu bual dibuat, kajian mendapati sekolah tersebut menggunakan aplikasi data pangkalan murid (APDM) dan sistem sasiah diri murid (SSDM) untuk merekod kesalahan disiplin pelajar. Berdasarkan temu bual yang dibuat, terdapat program yang berkesan untuk menangani masalah ponteng sekolah, iaitu program ziarah cakna, program jati diri dan program memberi penghargaan dan ganjaran kepada pelajar sekolah. Tujuan polisi tersebut dibuat adalah untuk membantu pihak sekolah, ibu bapa, pejabat kerajaan daerah dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani masalah ponteng sekolah. Saya Nur Misbah Pati bin Ibrahim, nombor metrik S51742. Saya akan memenangkan pengenalan. Dimulainya, masalah disiplin dalam kalangan belajar sekolah menjalani satu isu yang baru. Ia telah berlaku sejak sekian lama. Disiplin dibentuk bertujuan untuk menunjukkan sebuah peraturan agar mampu melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai modal insan dan nilai cahaya yang tinggi. Disiplin yang baik penting untuk semua negara kerana apabila negara tersebut mempunyai belajar yang mempunyai nilai cahaya yang tinggi, maka negara tersebut mampu menjadi sebuah negara yang maju. Masalah disiplin didefinisikan melalui dua perkara, iaitu cara laku positif dan cara laku negatif. Cara laku positif dikenali sebagai pro-sosial, manakala cara laku negatif lebih dikenali sebagai anti-sosial. Dalam masalah disiplin yang berlaku di sekolah-sekolah di Malaysia, ia lebih fokus kepada anti-sosial, iaitu masalah hingga laku negatif belajar di sekolah tersebut. Anti-sosial yang berlaku ini melibatkan kes-kes kedaya seperti ponteng sekolah, merokok, beras unyut, bahkan kadang-kadang ada berlaku di bahagian sekolah di Malaysia berlaku kes pembunuhan yang melibatkan belajar sekolah. Oleh sebab ianya melibatkan kes kedaya, maka tindakan yang lebih proaktif perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk membendung bencana seperti ini. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah melakukan berbagai tindakan dalam membendung usaha kedaya seperti ini. Antaranya adalah dengan membentuk dasar pendidikan yang baru. Antara dasar pendidikan yang relevan untuk mencegah dan menyurangkan cadar ponteng sekolah dan cadar kedaya dalam kalangan belajar sekolah adalah Bulan Pendidikan Kebangsaan dan Bulan Pembangunan Pendidikan 2013 dan 2025. Kedua bulan dan dasar ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan cadar disiplin dalam kalangan belajar agar mereka lebih mematuhi peraturan dan disiplin yang ditetapkan. Maka dalam melaksanakan dasar ini dan mencapai objektif pelaksanaan dasar tersebut, semua pihak seperti ibu bapa, masyarakat, guru-guru maupun pihak sekolah perlu berganding bahu bersama-sama dalam menangani isu ponteng sekolah agar mampu melahirkan sebuah belajar dan keraduan yang mempunyai nilai cahaya yang tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Saleh, nombor metrik S51317. Okey, saya akan membentangkan bahagian kajian literature. Yang pertama, berdasarkan pernyataan Muhammad Yunus 1994, beliau telah menyatakan melalui artikel bahawa kebiasaannya pelajar yang ponteng sekolah akan memberikan imej atau contoh yang buruk di sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan peperiksaan yang akan diperolehi oleh mereka yang ponteng sekolah. Mereka secara tidak langsung akan menyumbang kepada kemerosotan keseluruhan keputusan sekolah. Yang kedua adalah menurut Bakhtiar 1994,
Ponteng ada hubungannya dengan kerenggangan daripada pelbagai sistem sistem status di sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa isu ponteng dalam kalangan pelajar sekolah telah disebabkan oleh sistem status di sekolah itu sendiri. Pelajar berkemungkinan tidak berminat dengan aspek kurikulum yang disediakan dan bahkan kemudahan pembelajaran di sekolah juga telah menyebabkan pelajar tidak berminat untuk menghadirkan diri ke sekolah. Seterusnya, melalui artikel yang dikemukakan oleh Johari bin Hassan dan Nick Selma binti Muhammad yang bertajuk Faktor-Faktor yang menyebabkan masalah ponteng sekolah di Sekolah Menengah Daerah Kuala Jaya Johor 2008. Melalui dapatan kajian yang diperolehi, sebab dan faktor pelajar sering melakukan kegiatan tersebut adalah disebabkan faktor guru, sikap pelajar itu sendiri, pengaruh rakan sebaya dan faktor keluarga. Bagi pendapat guru-guru pula, melalui kajian yang dijalankan, majoriti guru-guru berpendapat bahawa sikap malas seseorang pelajar itu dalam menghadirkan diri ke sekolah. Nama saya Sungkai, matching number S52603. Teknik analisis polisi yang digunakan ialah teknik impak. Walaupun KPM sudah melaksanakan berbagai dasar peraturan, surat berkeliling serta sekolah-sekolah mempunyai strategi-strategi sendiri dalam mengelakkan kes ponteng meningkat, tapi masih wujud masalah ini. Selain itu, kami dapati polisi sedia ada lebih kepada bertindak selepas berlaku, bukan sebelumnya berlaku. Melalui data yang pihak berkepentingan bagi, kadar kelahiran bagi tahun 2020 antaranya bulan 1 sampai bulan 3 90% dan bulan 6 sampai bulan 10 antara 80%. Disebabkan faktor COVID dan sebagainya, kes yang terlibat surat amalan bagi ponteng sekolah pada tahun 2020 juga sebanyak 212 kes. Walaupun sekolah-sekolah telah melaksanakan program sendiri seperti program Jana Cakra, kempen siapa standar telah berjaya hadir ke sekolah dan sebagainya, tetapi masih wujud isu ini. Hal ini kerana isu ponteng bukan disebabkan salah satu faktor, tetapi disebabkan faktor yang kompleks dan berbagai, seperti masalah peribadi dan urusan keluarganya. Ini membuktikan polisi sedia ada tidak capai objektifnya secara sepenuhnya, terutamanya bagi pelan pembangunan pendidikan 2013 sampai 2025 yang berobjektif dan bentuk generasi muda sempurna dalam akademik dan kerohanian, sanggup berhasil dalam zaman global ini. Nama saya Muhammad Afiq bin Zainuddin, S52692. Di dalam bahagian penyelesaian masalah, poin yang pertama ialah ziarah cakna, di mana pihak guru yang bertanggungjawab akan pergi ke rumah murid itu untuk bersemuka dengan pelajar dan ibu bapa untuk mengetahui masalah murid itu sendiri. Yang kedua, program kesedaran diri. Dengan program ini akan membuatkan pelajar yang bermasalah akan muhasabah diri mereka dan memberikan kesedaran kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah itu dengan memanggil penceramah yang bertauliah untuk membimbing mereka. Seterusnya ialah memberikan penghargaan dan ganjaran. Pengumpulan merit yang paling tinggi akan diberikan ganjaran dan sijil. Hal ini kerana dengan adanya ganjaran seperti ini, ia akan membuatkan murid itu rasa dihargai dengan kebaikan yang mereka buat. Terakhir, kerajaan perlu fokus kepada didikan ibu bapa dan penjaga. Hal ini kerana mereka perlu mengadakan sesi ceramah serta taklimat kepada ibu bapa tentang kesan terhadap ponteng sekolah. Justru, ia dapat memberikan kesedaran kepada ibu bapa dan penjaga. Saya Muhammad Ali Husaini bin Sarip, S51484. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya, hasil kajian telah mendapati kesemua polisi dan program yang dibuat saling berkaitan dan mempengaruhi dalam usaha untuk menangani masalah ponteng sekolah daripada berlaku. Hal ini dapat dilihat melalui program ziarah cakna yang telah dilakukan oleh para guru. Hasil program ziarah cakna yang telah dibuat oleh para guru dapat mengetahui sebab tersendiri pelajar tersebut ponteng sekolah. Okey, seterusnya kita lihat kepada tujuan utama setiap polisi yang dibuat adalah untuk menangani isu ponteng sekolah yang masih berlaku kini. Ia bertujuan adalah untuk membentuk sasiah diri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bahkan, ia dapat beberapa manfaat disebabkan oleh polisi yang dilakukan bagi mencegah kes ponteng sekolah daripada terus berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Terdapat cadangan yang harus dilakukan atau perlu diberi perhatian yang lebih untuk menangani isu ponteng sekolah dengan lebih berkesan. Cadangan utama yang harus dibuat adalah ibu bapa atau pihak sekolah haruslah menerapkan lebih unsur keagamaan dalam diri pelajar tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kehidupan manusia kesejahteraan jasmani dan rohani harus stabil supaya kelangsungan hidup dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Penerapan unsur agama yang diberikan kepada pelajar tersebut
membuatkan pelajar tersebut lebih bermotivasi muhasabah diri dan berdedikasi dalam pelajaran di sekolah. Ini sahaja pembentangan kami untuk kali ini. Sekian, terima kasih.